الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala boleh kita khatamkan pengajian kita. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang di taufik oleh Allah itu ada berfaedah kepada kita. Sekarang kita nak sambung sesi pengajian kita yang kedua melalui kitab Aqidah bagi Ibnu Khafif, salah seorang daripada anak murid besar bagi Imam Abdul Hasan Asy'ari. Mudah-mudahan kita dapat kenal, boleh kita pasti betul-betul akidah Asy'ari yang diceritakan oleh anak murid dia sendiri, yang dia terima daripada guru dia sendiri, lebih tepat, lebih betul daripada orang yang cerita akidah Asy'ari dengan secara jauh. Kadang-kadang direka-reka dengan tidak ada sanad, dengan tidak bersambung. Oleh itu mari kita sama-sama minta Allah menjadikan pengajian kita ini sebagai pengajian yang ikhlas. Minta Allah kabulkan pengajian kita ini. Mari kita sama-sama berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 kali kita baca doa minta Allah buangkan kesyirikan pada kita, sama ada syirik kecil atau syirik yang besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita memulai pembacaan kitab kita dengan kita ambil tabarruk dengan kita baca Al-Fatihatul Kitab, dengan kita niat sampaikan pahala bacaan kita kepada kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan kepada isteri-isterinya dan ahlul baitnya, dan kepada ibu-ibu, bapa-bapa kita dan guru-guru kita, dan khusus kepada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Khafif, anak murid bagi Abdul Hasan Asy'ari, dan kepada para al-ulama al-amilin, khususnya al-a'immatul mujtahidin, imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan kepada para al-ulama al-amilin daripada Imam Ar-Rabi', Imam Al-Muzani, Imam Buaiti, Imamul Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baqillani, Imam Ibn Furak, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Nawawi, Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Ramli, Syekh Khatib Asy-Syarbini, Imam As-Subki, Imam As-Suyuti, dan sekalian
arwah al-muslimin muslimat. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Kabir Abu Abdillah, kata oleh guru yang besar, diberi gelaran oleh ulama kita, diakui kepada penulis kita ni digelar dengan Syekh Kabir, seorang maha guru lah. Syekh Kabir ni maha guru, guru yang agung, guru yang maha besar. Inilah maha guru sungguh ni. Gelar dia, nama gelar dia Abu Abdullah, ayah bagi Abdullah, Ibnu Khafif, anak bagi seorang bapa nama Khafif. Nama dia sebenarnya Muhammad, Muhammad bin Khafif. Dia ni qaddasallahu sirrah, minta Allah membersihkan rahsianya, hatinya. Dia orang Syiraz. Syiraz tempat, satu tempat negeri Iraq. Syirazi tempat Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dulunya Muawarah An-Nahar kat situ tu tempat produk orang alim, orang alim besar-besar. Banyak sebelah balik Naisabur, Khurasan, Syiraz, itu di negeri Iraq sekarang. Dan dia seorang daripada ulama kalam, ulama usuluddin, yang bermazhab dengan mazhab Asy'ari. Bahkan dia ni anak murid betul-betul, anak murid yang besar bagi Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, dan dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Dia ni diakui oleh ulama, kata dia seorang ulama yang besar kerana ulama besar tulis latar belakang ni, masuk dia di dalam latar belakang orang-orang alim. Ulama buat tarikh, buat sejarah latar belakang orang alim, masuk dia di dalam satu di dalamnya. Seperti Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni dia anak murid bagi Imam Ibn Taymiyah. Kita kira-kira kata yang tak sama dengan dia tu seperti Imam Ghazali. Dia masuk, dia terjemah, sebut latar belakang Imam Ghazali tu tak sangat hebat lah, Imam Az-Zahabi. Tapi bila dia sebut Imam Ibnu Khafif ni, dia puji tinggi kepada Ibnu Khafif. Maknanya tinggilah kelas dia, tinggi kelas dia. Dan disebut latar belakang dia dengan secara panjang oleh Imam As-Subki di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah bagi Imam As-Subki. Dan beberapa kitab tetap sebut beri pengakuan kealiman dah mudah. Kita sebut Tabaqat Syafi'iyah ni makna tokoh-tokoh orang alim dalam mazhab Syafi'i. Kitab Tabaqat ni sebut tokoh-tokoh dia. Dan ada lagi tokoh sebut Imam Ibnu Khafif ni. Maknanya ni kata ulama muktabar. Tahu kata muktabar, ulama yang besar seperti Imam Subki, seorang ulama mujtahid. Dia masuk sebut tetap puji, terima kealiman dia. Terima kealiman dia mana sebagai syahadah, sebagai apa dia bagi dapat title, dapat khutbah kerah lah. Masa sekarang lah ni terima ijazah lah. Imam Az-Zahabi
sebut di dalam Siyar A'lamin Nubala bagi dia, dia sebutnya Imam Ibn Khafif ni dia tarikh lahir dia tu dia tak tetap. Tarikh lahir dia dia sebut kata wulida di beranak qabla sab'in wa mi'ataini wa sittin. Begitu saja, iaitu dia lahir belum daripada tahun 270 atau 260, sebelum pada itulah dia lahir. Mana 270 tu dia sudah ada dah lah. Cumanya tak nak rakyat tepat kata bulan apa tu tak boleh. Hari mana, bulan apa, tahun berapa tak boleh. Tapi sebelum daripada 270 dia lahir belum pada tu. Kita tengok Imam Az-Zahabi sebut. Imam Az-Zahabi sebut dia kata wa huwa min a'lamil masyayikh bi'ulumiz zahir. Dia setengah daripada yang paling alim dengan ilmu zahir, ilmu fiqh, ilmu tauhid, sangat-sangat alim. Mutamassikum bil kitabi was sunnah, yang berpegang dengan Quran dan hadis. Bukan dia sendiri, dia cerita dia tak baca satu hadis, tak sampai kepada dia satu hadis, melainkan dia beramal dengan dia. Hebatlah latar belakang dia dengan secara panjang. Kalau sebut dengan secara panjang, maknanya 2 jam tu tak habis lagi lah latar belakang dia, sejarah dia, masya-Allah. Ni kita tengok puji dan terima daripada ulama besar. Imam Hafiz Az-Zahabi dia kata berpegang dengan kitab dan sunnah. Itu menunjuk kata dia ni akidah dia, cara ilmu dia itu betul lah, orang yang betul. Bila kata berpegang dengan kitab sunnah ni orang ahli sunnah. Faqihun syafi'iyun, seorang yang alim fiqh. Itu dia panggil ilmu zahir, yang alim. Lagi pula syafi'iyun, yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Imam Az-Zahabi ada sebut cerita daripada Ahmad bin Yahya Asy-Syirazi. Dia kata ma arad tasawuf illa yukhtamu bi Abi Abdullah ibni Khafif. Aku tak nampak, aku tidak berpendapat ilmu tasawuf malaikat disudahi dengan Abu Abdullah ibnu Khafif. Mana berakhirnya sawh ni dengan Ibnu Khafif. Selepas daripada Ibnu Khafif ni habis dah orang sawh. Mana sangat-sangat tinggi dia orang yang akhir lah. Mana dia ilmu zahir pun dia sangat tinggi, ilmu sawh pun duduk sama dia. Bukan mana bila ulama kata gini ahli sawh selepas pada dia tak ada. Ada, seperti diberi gelar kepada Ibn Hajar Asqalani, kata yang paling akhir daripada huffaz, orang ingat hadis. Tapi selepas pada dia ada lagi. Mari Imam As-Suyuti pula dikata dia paling akhir pula. Maknanya tinggi ilmu dia nya. Dia ni wakana min auladil umara. Dia ni daripada anak cucu pemerintah. Maknanya keturunan mana ibu bapa dia tu pemerintah, orang pegang teraju negara. Mana anak pembesar lah mudahnya, anak pembesar, anak orang besar-besar dalam negara. Tapi dia fatazahada, dia berzuhud, dia zahid, tinggal tak hidup seperti anak-anak pembesar. Dia tinggal habis dunia. Dia 40 bulan dia buka puasa,
dengan kaca saja. Maka kaca dengan setapak tangan ya. Kemudian Ahmad Yahya kata dia berbekal. Dia berbekal ambil darah kepada Abdullah bin Muhammad bin Khafif ni, tak terbit darah dia malaikat seperti terbit air daging ya. Tak ada darah. Air daging tak ada darah. Bila bekal selak terpasang, moga dia tak ada darah. Maka dia kata ma raaitu jasadan bila damin illa hadza, aku tak pernah tengok orang tak ada darah malaikat hak ni saja. Dia hidup dengan tak ada darah. Sebab apa? Sebab dia sentiasa puasa dan dia zuhud, tak ada barang makan. Satu ketika dia suruh pengkhidmat kepada dia, sedia kepada dia berbuka puasa dengan 17 biji buah inab, buah zabib. Banyak tu ya buka puasa. Lepas tu pembekal dia tu bagi 30 lebih. Dia kata siapa suruh membuat begini? Dia kata saya sendiri. Dia ambil buka puasa separuh daripadanya saja, yang dia nak dia saja. Begitu hidup dia aja. Masya-Allah. Itu Muhammad bin Khafif yang kita nak belajar, nak tengok tulis dia ni. Kemudian di dalam cerita dia yang dia dengan tok guru dia Junaid, dan cerita yang dia pergi ke Mekah, panjang cerita dia keberkatan dia, keramahan dia tu sangat-sangat tinggilah. Ada dicerita dia panggil bermunazarah, berdebat. Dia berdebat dengan penyembah orang beragama dengan berhama orang Buza lah. Orang Buza tu dia panggil jaga dia panggil lawai lah. Dia kata kalau agama awak betul, mari kita menewasi sobar, tengok siapa boleh sobar. Siapa boleh sobar. Dia panggil apa? Dia panggil kita lawai lah. Cabar lah. Mari kita lawai sobar, iaitu mung dengan aku kita jangan makan 40 hari. Kalau agamamu betul, betul boleh mung sabar 40 hari. Kalau agama aku betul 40 hari, aku boleh hidup 40 hari dengan tak makan. Cuba cabar kita begitu tengok. Dia kata Ibnu Khafif ni dia sanggup. Ya, boleh. Tak ada masalah. Kemudian bila sungguh sebelah balik orang kafir itu tak boleh nak mensempurnakan 40 hari. Ibnu Khafif boleh cukup 40 hari tak makan. Orang tak boleh hidup 40 hari ni, tahulah mana tinggi kelas dia dengan kita tak tahulah. Seorang lagi ajak dia, cabar dia gini, kalau agamamu betul, kita mari bertanding. Kita mari duduk di dalam air, di bawah air. Turun duduk di bawah air. Siapa boleh duduk lama, orang tu menanglah. Betul lah agama dia. Turun duduk dalam air.
Maka Ibnu Khafif terima. Maka Ibnu Khafif turun duduk di dalam air sampai boleh dia keluar dengan selamat. Yang agama penyembah berhala berhama itu mati di dalam air. Mapuh dia. Dia lawan, nak lawan. Mana Ibnu Khafif ni mana satu kekeramatan dia tu sangat tinggi. Dia sentiasa hidup dengan puasa, dengan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul lah. Itu Imam As-Subki sebut di dalam kitab Tabaqah dia. Satu hari dia kata, dia cerita tajuk dia ni kebiasaan dia, ada kala dia kata dia semaya satu rakaat, dia baca Quran, satu rakaat tu dia baca Quran satu kali khatam. Itu permulaan dia mula umur dia pada masa dia muda-muda, dia baca Quran satu rakaat satu kali khatam. Ada kala dia semaya semenjak daripada pagi sampai kepada asar 1000 rakaat. Itu hidup dia. Pagi sampai ke asar 1000 rakaat. Itu amalan dia, mudah-mudah aja amalan dia. Dia kata dia ni tak wajib zakat 40 tahun. 40 tahun dah dia tak wajib zakat fitrah. Dia. Faham tak? Dia tak wajib zakat fitrah 40 tahun. Faham ke tak faham? Dia tak bayar zakat fitrah 40 tahun. Tak wajib zakat atas dia sebab tak ada milik untuk ia mewajibkan zakat. Tu hidup anak pembesar. 40 tahun tak bayar zakat. Di dalam keadaan dia tu popular. Masyhur di kalangan orang awam, kalangan orang biasa, kalangan orang besar, dia masyhur. Tapi dia tak terima orang nak bantu dia hidup begitulah. Satu ketika dia terbit pergi nak pergi buat haji. Dia tak pergi jumpa dengan guru dia, Imam Junaid. Kemudian dia terbit sampai pada satu tempat di dalam keadaan dia lapar. Itu yang dia cerita sendiri. Dia masuk Baghdad nak pergi haji. Dia sebelum daripada gitu dia sudah tak makan 40 hari. Dia tak makan dah 40 hari, terbit pergi nak pergi buat haji, masuk di Baghdad, dia tak pergi jumpa dak dengan Imam Junaid duduk di Baghdad. Dia tak minum. Tapi dia kata wa kuntu dan adalah aku ala taharati, di atas ada wudu aku. Dalam keadaan wudu. Kemudian dia kata dia tengok satu kijil duduk di daratan, duduk di telaga, duduk minum air. Dia tengok kijil duduk minum air di telaga. Minum tegak air lah. Dia pun dia dahaga, dia pergi kepada telaga tu untuk nak minum air jugalah. Bila dia pergi, kijil tinggal. Bila kijil tinggal, dia nak minum, nak pergi juga tengok air surut turun ke bawah telaga. Nak minum tak boleh dia. Kijil ni minum biasa itu ya. Bila kena giliran dia, air tak ada, air turun ke bawah. Dia dah ke, Masya Allah. Kemudian dia kata dia berjalan
Kama dia panggil ya syaikhi, ya sayyidi. Boleh jadi dia rasa Imam Junaid marah kepada dia ke macam mana, wallahu a'lam. Dia panggil ya sayyidi, wahai penguluku, mali indaka mahallu hadzal zabi, apakah yang sabit bagi aku ada apa ni banding dengan kijai ni. Kijai boleh minum, aku nak minum tak boleh, air suruh, dia kata. Kama dia dengar suara di belakang dia. Imam Junaid kata, bunyi suara lah, suara macam telefon tak ada tua. Jarrabnaka falam tasbir, kami cuba, kami periksa engkau tak boleh sabar. Engkau tak boleh sabar, kami nak cuba je. Irja' fakhudhil ma, pergi balik ke telaga tu, pergilah ambil air. Sesungguhnya kijai dia datang dengan tak ada bawa timba, tak ada bawa tali. Engkau ni ada dengan tali, boleh nak usaha tali. Macam mana tak boleh nak minum? Maknanya engkau tidak bertawakul, bawa dengan timba, bawa dengan tali apa. Oleh itu tak payah, tak apalah, pergi semula ke telaga tu. Dia kata dia balik kepada telaga tu, air telaga penuh, dia boleh ambil masuk dalam bekas dia, timba dia, boleh dia minum daripadanya. Dan dia ambil air semaya kat situ untuk dia sipai, untuk buat dia pergi kepada Madinah. Bila dia balik daripada haji, dia lalu kot telaga tu pula, masih air telaga tu masih duk penuh, masih duk banyak air telaga tu. Kemudian bila dia balik daripada haji, dia masuk kepada Baghdad, tengok jumpa dengan Imam Junaid. Imam Junaid kata kepada dia, kalau engkau sabar, Imam Junaid kata, kalau engkau sabar, tentu air itu terpancar daripada bawah tapak kaki engkau. Kalau engkau sabar, boleh satu saat, satu detik je. Faham ke tak faham? Maknanya tadi kamu pergi kat telaga, air tak ada. Air tak ada, kamu nak minum tak boleh. Kamu tak bersabar, sudah merayuha kepada Allah, ya sayyidi, wahai Allah, ataupun wahai dia murad sayyidi itu boleh jadi Imam Junaid, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aku ni banding dengan kijai boleh minum, aku tak boleh minum, macam mana? Tak sabar dah engkau. Kalau engkau sabar, boleh sedetik lagi air akan macam daripada kaki engkau. Imam Junaid tahu kat mana. Tu orang kelas ni, kelas dia lah tu. Kelas dia. Dia pun ada karamah. Imam Junaid pun ada karamah. Sebab tu dia ni sebagai seorang pada guru yang besar, menghipung antara dua ilmu. Ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau kelas ni enggak, bukan ulama lagi, tak ada ulama lah di atas dunia. Oleh itu mari kita tengok akidah dia. Dia nak cerita akidah dia macam mana. Dia kata, hadza mu'taqadi, ini pegangan aku. Ni yang aku nak sebut ni. Ini pegangan aku, yang ni akidah aku. Wa mu'taqadul a'immatis sadah. Dan pegangan bagi imam-imam ikutan manusia, hak jadi imam, as-sadah yang jadi pengulu. As-sadah jamak pada sayyid. Imam-imam yang jadi ikutan orang yang mulia-mulia, yang besar-besar lah mudahnya. Imam yang besar-besar. Daripada Imam Asy'ari, daripada Imam Abu Mansur Maturidi, Imam yang sebelumnya, imam yang besar-besar, akidah imam yang besar. Cukup kita tu sifat imam yang besar. Wal ulama isidil qadah, dan ulama-ulama yang jadi pemimpin. Ulama hak duk barisan depan kita. Itu dia panggil ulama tokoh. Tokoh-tokoh ulama
yang duduk di barisan depan. Akidah bagi tokoh alladzina qabli, yang sebelum aku, wa fi zamani, dan di dalam masa aku. Tokoh ulama hak semasa dengan aku dan ulama hak sebelum pada aku lagi. Mana ini akidah yang dia nak sebut. Siapa? Min ahli sunnati wal jamaah, daripada ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah ini ialah akidah aku dan akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya isi yang dia nak sebut ni ialah hak ahli sunnah wal jamaah lah ni. Ini kita boleh kenal ahli sunnah wal jamaah yang disampai oleh Muhammad ibnu Khafif. Alhamdulillahillazi hadana subul. Aku puji kepada Allah yang hidayah ia akan kita akan jalan-jalan yang betul. Asal subul tu jamak pada sabil, jalan-jalan. Bila itlaq iaitu jalan yang betul. Wa anzala alaina alkitab, dan menurun ia Allah di atas kita akan kitab. Alhamdulillah, aku syukur pada Allah kerana Allah beri kitab, tu maksudnya. Wa manna alaina birrusul, dan kurnia ia di atas kami, di atas kita dengan rasul-rasul. Kita tak rasa nikmat ni sebab kita tak kenal, kita tak faham, kita tak rasa kata Quran ada bersama kita itu adalah satu nikmat yang wajib kita syukur. Allah hantar rasul kepada kita satu nikmat yang besar yang wajib kita syukur. Kita tak berasa pun kata boleh perkara baik kepada kita. Yang sepatutnya kita kena rasa alhamdulillah, Allah beri benda baik pada aku, beri Quran, beri Rasul. Wa bayyanal athar was sunan, dan menerang ia akan asar-asar, iaitu kata-kata daripada sahabat, daripada tabi'in, was sunan, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Aku syukur pada Allah kerana Allah menerangkan akan hadis-hadis Nabi dan nakalan-nakalan daripada sahabat, nakalan daripada tabi'in, ia panggil athar. Wa fassalal ayati was suwar, dan menghurai ia, mendetil, sebut dengan secara detail akan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Fahadzara wa anzar, maka memberi ingatan ia, suruh berjaga-jaga ia, tu hadzara. Allah suruh berjaga-jaga, suruh beringat, suruh berwaspada. Wa anzar, dan memberi amaran ia Allah. Aku syukur pada Allah kerana Allah suruh berwaspada. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dia suruh berwaspada dan dia memberi amaran. Wa may ya'sillah, siapa deraka pada Allah wa rasulah, akhirnya yudkhilhu naran khalidan fiha, dia nak masuk neraka. Itu dia inzar. Jaga-jaga. Wa naha, dan melarang ia, wa amar, dan menyuruh ia. Wa harrama wa harrada wa zajar, dan muharram ia Allah, wa harrada, dan mempergema ia Allah, wa zajar, dan menegah ia Allah. Wa ja'alaha, dan menjadi ia Allah atas pada hadana tu. Jadi aku syukur pada Allah, Allah yang menjadi ia akan dia izatan, menjadi akan asar, sunan, ayat dan suar tu. Ayat Quran, surah Quran, hadis-hadis Nabi, nakala-nakala daripada sahabat tu Allah menjadi izatan, menjadi pengajaran limanitta'az, bagi mereka yang terima nasihat. Wa ibratan, dan menjadi akan ibrah, satu pengajaran jugalah, satu benda yang boleh ambil buat pelajaran liman i'tabar, bagi mereka yang berfikir. Walillahil hamdu, dan bagi Allah saja kepujian, awalan wa akhirah, pada awal dan akhir, wa zahiran wa batinah, dan luar dan dalam, zahir dan batin. Wassalatu, dan bermula selawat ala khairi khalqih, di atas sebaik-baik makhluknya Allah.
Muhammadinil Mustafa, Nabi Muhammad yang dipilih, wa alihi thayyibin, dan keluarganya yang baik-baik, wa ashabihil akhyar, dan sahabat-sahabatnya yang terpilih. Amma ba'd, fa innal aqila, maka sesungguhnya orang yang berakal, orang yang cerdik, man ialah mereka, ni orang cerdik, Imam Ibn Khawfif kata, ialah mereka yang sahhaha, yang membetulkan i'tiqadahu, akan i'tiqadnya, dia betul akidah. Itu orang cerdik. Dia tak ada bawa akidah yang salah, yang sesat, yang kufur, wal iyadzabillah. Dia betul akidah dia, sebab uddatan liliqa'i rabbih, kerana bekalan bagi berjumpa, bertemu dengan Tuhannya. Akidah yang betul inilah bekalan untuk jumpa dengan Allah. Wa akhlasa, dan membersih ia niyatahu, akan niatnya. Orang cerdik dia bersih niat dia lillah, mengikhlaskan niat. Tazkiyatan li a'malih, kerana nak menyuci akan amalannya, segala amalannya. Dia nak membersih amalan dia supaya amalan dia bersih, tidak campur dengan ria. Dia ikhlas. Wa ahsana ibadata rabbih, dan mengelak ia akan ibadat Tuhannya. Dia mengibadat kepada Allah dengan ibadat yang elok, iaitu ibadat yang sempurna rukun dan syarat. Serta pula mendatangkan yang akmal, yang lebih sempurna. Seperti kita solat, kita baca Fatihah, baca surah, kita rokok, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali paling kurangnya, itu panggil ahsan. Zukhran, kerana menjadikan simpanan limi'adih, bagi kembalinya, untuk dia nak kembali pada Allah. Wa alimah, dan mengetahui ia, orang berakal dia tahu, annahu, bahwasanya al-aqil tu lam yukhlaq abata, tidak dicipta akan dia sia-sia. Dia tahu kata Allah buat dia ni bukan buat tak ada faedah, buat free, tak ada apa, tak. Dia tahu Allah buat ni ada hikmah. Walam yutrak, sudah, dan tidak ditinggalkan dia begitu, tak ada apa. Bukan manusia ni, orang berakal dia faham betul-betul kata dia ni bukan kata kosong ni. Fayajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah ia akil fi tawsiqi uradini, pada meneguhkan tempat berpegang bagi agamanya. Urad ni hak tepi tepayang, telinga tempat pegang, takar dia tu, tangkai tempat pegang bagi agama. Orang berakal dia bersungguh untuk meneguhkan tempat pegang dia. Akidah dia tu lah, dia tempat pegang. Kalau tangkai tak kukuh, kita akak tak teguh, jatuh terpayang tu pecah habis. Tempat pegang kena mesti kukuh. Orang cerdik, dia kena kukuh tempat pegang dia tu. Kalau orang buat kenderaan, dia kena kukuh tempat yang bila rosak kat situ pakai rutuh lah. Dia kena kukuh. Sebab tu frame dia tu mesti itu dia kena kukuh. Kalau kereta mesti, kalau frame dia tu tak kuat, tak boleh rutuh lah. Wa tasfiyati amalih, dan bersungguh ia pada membersihkan amalannya. Tapih, tasbih tu bahasa Melayu kata tapih, bahasa Arab lah kena tasbih, piah, tapih, tasbih, tapih. Itu kita guna. Asal tapih tu bahasa Arab, kita mempermelayukan. Tasbih, kita buat jadi alif, tapih. Tasbih, mana kita tapih? Tasbih membersih. Kita debu tepung, kita tapihkan dia. Air ni nak boleh jadi bersih ni kena tapih. Tapih ni Arab panggil tasbih, kita Melayu tapih. Sama ya. Orang Melayu dia cakap, orang Melayu dulu dia hubung rapat dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni dia banyak. Yang saya tengok lebih kurang dah 10-20% bahasa Arab ada di dalam bahasa Melayu. Banyak sangat.
wa tashih ibadatih dan mengesahkan, itu bahasa Arab juga, mengesahkan ibadatnya, fabihi maka dengan dialah yatimul iman, sempurna iman, wa yasfu dan bersih ia. Yasfu ni bersih makna tidak ada keruh, tidak ada kedodak di dalamnya, tak ada biji-biji yang jadi huduh air dia, kedodak tak ada, jadi bersih iman. Wa yazidu wa yanmu dan bertambah ia dan subur ia. Wallahul muwaffiqu dan Allah sajalah yang mentaufikkan li subulir rasyad bagi jalan-jalan pertunjuk, walima yuhibbu dan kepada barang yang kasih ia Allah, wa yarda dan redha ia Allah sajalah. Allahumma waffiqna li isabatis sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idna min syarril khalq wa khtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mukaddimah sungguhlah, tak boleh tak masuk pada tajuk lagi lah. So tajuknya baru nak masuk al-masail. Ni baru masuk kepada isi dia. Iti dia kat situ. Mudah-mudahan kita boleh sambung di sisi-sisi yang mendatanglah insya-Allah taala. Boleh jadi kalau Allah izin saya nak cuba tarjamah nak tarjamah hak sisi depan ni kita jadi buku yang sudah ditarjamah lah insya-Allah taala. Untuk hari ni sisi kita setakat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.